Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu minggu ni setelah minggu lepas kita off satu hari untuk beri ruang pada perkampungan sunnah. Dan kali terakhir kita bertemu, kita bincang berkenaan pendapat para ulama fiqh berkenaan dengan jenis pertanian yang diwajibkan dikeluarkan zakat di dalamnya. Jadi di dalam ni ada 6 pandangan yang berbeza, iaitu ada pandangan yang kita kata yang diambil zahir daripada nas hadis tu sendiri, iaitu hadis Nabi SAW. Ada yang sebut zakat itu adalah daripada gandum hintah, gandum syair, ini jenis gandum yang berbeza lah, daripada kurma dan juga daripada anggur. Maknanya 4 saja: gandum hintah, gandum syair, kurma dan juga anggur. Jadi disebabkan Nabi SAW sebut 4 perkara ni sahaja, maka mereka kata 4 tanaman ni sahaja wajib zakat. Beras kena tak kena kalau ikut pendapat ni? Sebab Nabi sebut yang 4 ni sahaja. Dan Asy-Syaukani, saya ingat kat Perlis ni pun banyak guna pandangan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Asy-Syaukani ni ulama yang sezaman dengan sezaman dengan idola tuan-tuan perempuan, pada Muhammad bin Abdul Wahab. Orang kata Wahabi tu, Asy-Syaukani ni sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab tu. Bezanya Muhammad bin Abdul Wahab ni dia tolong buat negara Arab Saudi tu. Syaukani ni orang mana? Jiran dia, orang Yaman. Okey. Jadi Asy-Syaukani ni dia menyokong perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab ni sebab dia nak mengeluarkan manusia daripada taklid, daripada ikutan buta. Jadi dia sokong. Tapi kemudiannya bila dah didirikan negara Saudi tu, ada benda yang Syaukani tak setuju dengan Muhammad Abdul Wahab. Apa antaranya? Muhammad Abdul Wahab bekerja keras untuk keluarkan manusia di tanah haram daripada taklid. Tapi bila dah terbina kerajaan Arab Saudi tu, dia wajibkan rakyat dia bermazhab Hambali. Jadi Syaukani kata, apa dia orang tadi hang suruh orang keluar daripada taklid, lepas tu bila dah keluar taklid, wajib kau ikut mazhab Hambali. Tak boleh lah macam tu. Wallahu ta'ala alam. Itu perselisihan antara mereka lah. Jadi Asy-Syaukani kat sini banyak guna pandangan Asy-Syaukani. Dia mengatakan bahawasanya dia mengambil pandangan ni, yang wajib zakat 4 ni saja: gandum hintah, gandum syair, kurma dan juga anggur. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dia kata kesemua yang keluar daripada tanah ni semua kena zakat, dia kata. Okey, hari ni kita masuk bab kenapa mereka berselisih pandangan tu. Pandangan saya ambil secara ringkas saja, kita dah tengok 2 minggu lepas. Pandangan yang setelahnya, pandangan daripada anak-anak murid Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mereka kata hasil pertanian yang wajib diberikan zakat adalah yang apa-apa yang dapat bertahan 1 tahun tanpa ada pengawitan ataupun pengubatan. Maknanya kita tak kering ke, kita tak letak ubat tahan lama ke untuk buah tu, kita tak bagi apa-apa, dia sendiri dia boleh tahan setahun. Yang tu kata Abu Yusuf dan Muhammad, waktu wajib zakat. Kalau tak tahan setahun, tak wajib zakat. Sebab apa? Alasan dia, zakat ni dia ada simpanan tu, kita nak kena simpan. Jadi kalau 2-3 hari rosak, nak simpan macam mana? Dia nampak macam tu. Kena juga dengan kita kata gandum hintah, syair, kurma dan anggur ni, semua benda yang kalau kita tak buat apa pun dia tahan setahun. Cuma kalau anggur tu dikering lah, kalau tamar tu dikering lah, itu saja. Baik, mengikut Imam Malik rahimahullahu ta'ala pula, pandangan yang keempat, dia kata hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah yang dapat tahan lama, kering dan ditanam oleh manusia, baik yang dapat dijadikan makanan pokok, misalnya gandum, ataupun tidak dapat dijadikan makanan pokok, misalnya tanaman khirtim dan juga sesam. Dia lebih kurang dengan pandangan Syafi'i, cuma kita kat sini guna pandangan Syafi'i sendiri, iaitu tidak ada zakat selain daripada kurma dan anggur, tidak ada zakat bijian selain yang dapat dijadikan bahan makanan pokok dan dapat disimpan. Bahan makanan pokok tu maknanya daripada pokok tu sendiri dia dimakan, iaitu beras termasuk dalam tu. Sebab tu kita sekarang Malaysia guna pandangan ni, beras kena ada dia punya zakat dah, iaitu dia makanan pokok.
kemudian dia dapat disimpan. Ada pun selain daripada tu dia kata tak ada zakat. Sayur ke apa tak ada zakat. Kalau ikut Abu Hanifah tadi, semua benda yang keluar semua tu kena zakat lah. Timun ke terung ke apa semua kena zakat. Tapi pandangan Syafi'i dia kata yang dapat disimpan, makanan pokok, selain daripada tu tidak ada zakat di dalamnya. Kita sekarang guna pandangan siapa? Pandangan Syafi'i. Cuma apa ni dekat ini saya umumnya di Malaysia, cuma kat Perlis ni baru ni masa Perkampungan Sunnah saya sempat jumpa sembang dengan Ustaz Nazim kita. Rupanya dia tengah buat dia tengah buat tesis master dia berkenaan dengan pelaksanaan zakat pertanian dekat Perlis ni. Jadi berkenaan dengan buah apa semua. Nanti kita boleh tengoklah daripada tulisan dia tu kenapa alasan-alasan sedemikian. Wallahu ta'ala alam. Buat masa ni kita ada macam tu saja. Kita ikut pandangan Syafi'i plus harum manis. Harum manis sebab ikut pandangan apa? Pandangan Abu Hanifah. Wallahu alam. Okey, jadi kita sekarang Syafi'i plus harum manis. Sebab Abu Hanifah kata semua. Sekejap lagi kita tengok. Tapi sekarang kita guna macam tu. Baik, ada pun pandangan Imam Ahmad yang terakhir. Imam Ahmad berpendapat bahawa semua hasil pertanian yang terdiri daripada biji-bijian maupun buah-buahan wajib dizakatkan dengan syarat dapat dikeringkan, dapat tahan lama, dapat ditakar dan hasil tanaman manusia. Imam Ahmad lebih luas lagi daripada Syafi'i. Syafi'i tadi kata tanaman, dia kata makanan pokok saja. Makanan pokok ni macam gandum dengan padi, dengan beras. Tetapi Imam Ahmad kata apa-apa buah yang dapat dikeringkan. Contohnya buah apricot. Apricot boleh kering tak? Boleh kering. Buah plum boleh kering tak? Boleh kering. Apa-apa yang boleh kering, boleh ditakar, boleh ditimbang. Tanaman manusia semuanya kena keluar zakat. Maka Imam Ahmad ni saya ingat pandangan dia di antara lah pandangan Abu Hanifah dan pandangan Syafi'i, duduk tengah-tengah. Syafi'i kata tadi buah tak kena, sayur tak kena. Dia kata apa-apa dapat dikeringkan, kalau buah pun dapat kering, dia kata kena juga. Jadi durian boleh kering tak boleh kering? Tak boleh kering. Tak payah dia apa yang boleh dikeringkan saja. Wallahu alam. Okey. Baik. Hari ini kita masuk akar perselisihan. Kenapa banyak sangat pandangan? Tadi ada 6 pandangan yang berbeza. Apa dia punya punca dia? Kenapa ulama khilaf dalam bab ni? Baik, kata Ibn Rushd, pengarang menukilkan daripada Ibn Rushd ni, akar perselisihan ataupun punca perselisihan antara orang yang membataskan zakat dalam jenis hasil pertanian yang disepakati dan orang yang menambah dengan hasil pertanian yang dapat disimpan serta dapat menjadi bahan makanan pokok adalah perselisihan mereka mengenai hubungan zakat dengan keempat bahan makanan yang wajib dizakat tersebut. Maknanya apa? Ada yang ambil 4 tadi, gandum hintah, gandum syair, kurma dan anggur. Kalau dah Nabi kata 4 tu 4 je lah, zahir lah. Ada yang kata tak, apa-apa yang mengambil sifat 4 benda ni maka hukumnya sama. Okey, apa-apa yang mengambil sifat 4 perkara ni maka hukumnya sama. Sebab apa? Sebab dia punya hakikat tu sama. Jadi dari segi fiqh kefahamannya kita kata samalah, boleh tak? Ya. Oh ni. Jadi saya ingat semalam 2 hari lepas ada orang tanya saya, dia tanya dia daripada luar negara, luar bukan Perlis lah, dia daripada luar negeri, bukan luar negara, luar negeri. Dia tanya, dia kata kadar fidyah berapa? Saya kata ikut negeri lah. Kalau kat Perlis ni kadar fidyah kita satu hari dah naik RM5 lah. Tahun lepas naik RM5 kan? Betul, naik RM5. Negeri lain masih lagi guna kadar yang lain, iaitu satu cupak tu bagi 4. Satu cupak nasi berapa? Lebih kurang RM7. Bagi 4, RM1.75. Saya ingat dia daripada Pahang tanya. Saya kata ikut negeri lah, saya kata. Saya buat kat Pahang RM1.75. Dia kata macam mana kalau dia nak bayar dengan beras? Oh, berat cerita. Macam mana nak bayar dengan beras? Saya kata sekarang orang bayar dengan duit, orang tak bayar dengan beras, kan? Ada beberapa golongan macam ni. Saya nak sebut sikit lah. Golongan macam ni dia pandang bahawasanya kalau bayar dengan makanan, bayar dengan beras tu lebih hampir dengan sunnah Nabi SAW. Boleh tak? Kalau bayar dengan beras tu lebih hampir. Sehingga kan kalau zakat, kita kata kalau zakat fitrah tu pun dia nak bayar dengan beras juga. Sebab apa? Sebab lebih hampir dengan sunnah Nabi SAW. Sekarang ni kalau kita tengok dalam hadis tadi tu, Nabi sebut 4, gandum syair, gandum gandum hintah, kurma dan juga anggur. 4 perkara Nabi sebut. Ada tak dalam tu Nabi SAW sebut beras? Ada tak? Tak ada. Nabi tak sebut beras. Bukan masa beras tak kena Pak Ustaz. Kena. Nabi kata 4 lah.
Itu nak tengok tu. Itu nak tengok sini tu. Nabi ke tempat je. Jadi dalam hadis tu Nabi SAW tak sebut berah. Okey. Jadi boleh tak kita kata kalau bayar dengan berah berbanding dengan duit lebih hampir daripada sunnah Nabi SAW? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tak sebut berah. Di atas dasar apa? Tak habis lagi Pak Ustaz dia kata berah tak payah. Di atas dasar apa kita kata hak berah tu kena? Di atas dasar berah tu sifat dia berkongsi dengan gandum sama. Dia setelah dituai, setelah dia dikeringkan, dia dah tak adalah kering, beras tak kering kan? Setelah dia dikeringkan dan sebagainya, kita boleh simpan setahun. Di atas dasar sifat tu. Maka sebab tu Syafi'i kata walaupun tak ada dalam tu tapi dia mempunyai sifat yang sama, maka kena keluar dia punya zakat dia. Cuma saya sebut kat sini, kalau nak kata duit tak ikut sunnah kan, beras pun tak ikut sunnah juga. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi tak sebut beras. Jadi kita tengok makanan ruji tu berdasarkan kepada kefahaman kita, kefahaman ulama berkenaan hadis tu. Hadis tersebut nampak gaya makanan ruji dan kemudian makanan yang boleh ditakar, boleh dikeringkan, boleh disimpan setahun. Beras boleh tak? Tiga-tiga ni boleh, maka dia termasuk dalam yang wajibkan zakat. Okey? Ya? Beras. Beras sungguh? Ya ke? Oh, kalau gitu kena tengok balik ya. Tak payah. Baik, kita tengok apa dia punya punca khilaf ni. Okey, iaitu khilaf perselisihan ulama di antara 4 bahan yang disebutkan yang wajib dizakatkan tu. Okey, maksudnya apakah zakat keempat bahan makanan itu kerana memang bahan makanan itu wajib dizakati, atau kerana satu alasan yang ada di dalamnya, iaitu bahan makanan pokok, dia bukan buah, dia daripada pokok. Orang yang berpandangan bahawa zakat ditetapkan kerana memang keempat bahan makanan itu yang wajib dizakati, membataskan zakat dalam 4 bahan makanan tersebut. Maknanya yang kata Nabi sebut 4 ni dah Nabi secara khusus sebut 4. Zaman Nabi ada beras tak? Ada tak beras zaman Nabi? Ada. Zaman Nabi ada tak kita kata apa ni segala jenis buah-buah selain daripada buah-buah yang selalu ada kat sana? Ada tak? Ada. Tapi Nabi tak sebut. Itu alasan dia. Yang Nabi sebut 4 ni saja dia kata. Gandum syair, gandum intah, kurma dan juga anggur. Maka dia pandang bahawasanya kalau Nabi dah sebut 4 tu, jadi 4 tu sajalah. Itu pandangan zahiri. Okey? Kalau Pak Ustaz nak pegang macam tu boleh ke? Tapi sebab ulul amri kata kena bayar zakat padi, kena bayar ke? Cuma saja nak pegang. Saya berpegang zakat, tak ada zakat beras, tapi kena bayar ke? Sebab orang dah suruh bayar. Itu pandangan pertama. Okey. Namun dia kata di sebaliknya, orang yang mengatakan bahawa zakat ditetapkan kerana ada alasan di sebaliknya, iaitu bahan makanan pokok menambahkan semua jenis hasil pertanian yang dapat menjadi bahan pokok kecuali yang tak wajib dizakatkan menurut ijma' ulama seperti rumput, kayu bakar dan juga buluh. Hal ini dikarenakan pertentangan qiyas dengan keumuman lafaz. Yang dimaksudkan lafaz di sini adalah sabda Nabi SAW, fima saqatis sama'ul ush wa fima suqiya bin nadhi nisful ush. Yang bermaksud apa-apa tanaman yang mendapat siraman dari air hujan wajib keluar zakatnya 10%, dan apa yang mendapat siraman daripada pengairan manusia wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Perkataan apa-apa yang terdapat dalam sabda Nabi tersebut bersifat umum, maka dia mencakup segala jenis pertanian. Ni pandangan Abu Hanifah. Nabi kata fima, apa-apa. Kalau dia dah kata apa-apa, ada tak Nabi sebut secara khusus? Tak ada. Dia kata apa-apa. Maka pandangan yang kedua ni kata semua kena keluar zakat, sebab Nabi sebut apa-apa yang wajib dikeluar, yang mendapat siraman daripada air hujan. Maknanya kita biak dia, kita tak airi dia, kita tak baja dia, kita tak apa. Baru ni saya dengar harum manis, saya baru tahu, tak tahu benda ni dah lama. Rupanya nak bagi bunga banyak tu buang semua daun gitu pula. Oh, saya tak tahu pula tu. Kita kata kita tak buat benda tu, kita tanam pokok tu biak je. Tiba-tiba dia keluar buah. Hak tu berapa zakat dia? Hak tu zakat dia 10%. Okey, kalau kita uruskan, kita buang daun lah, tetok batang lah, apa benda semua tu, kita kata balut dia punya buah dengan kertas apa semua tu, yang tu dapat buah dia, maka zakat dia 5%. Jadi harum manis kena. Sebab apa? Sebab dalam pandangan ni dia kata, Nabi kata segala apa yang dapat siraman ataupun tak dapat siraman. Dia tak kata khusus, dia kata apa-apa, maka kena lah.
Okey, ini pandangan tu. Baik, begitu juga dalam Al-Quran kita tengok dalam surah Al-An'am Allah sebut secara umum, iaitu umumnya yang mana ayat ni bermaksud, dan dialah yang menjadikan tanaman yang menjalar dan tidak menjalar, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa dia punya rasa dia. Makanlah buahnya apabila ia telah berbuah dan berikanlah hak zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Maka dalam ayat ni dia kata Allah dah sebut buah, semua buah. Dia kata yang menjalar ke, tak menjalar ke, kurma ke, rasa macam mana ke, dah keluar dia punya buah dia, keluarkan zakat dia. Ini surah Al-An'am. Okey, jadi ni pandangan kedua, kata kenalah, segala benda kena, termasuk selalu kita bincang harum manis ke durian ke apa, kena belaka lah. Sebab dia kata Allah yang keluarkan semua buah dan keluar buah dia, maka kamu kena bayar zakat dia. Wallahu alam. Okey, ini pandangan yang kata kena semua zakat. Okey, seterusnya dia kata, adapun qiyas tersebut adalah zakat dimaksudkan untuk memenuhi keperluan makanan. Hal itu tidak wujud kecuali dengan hasil pertanian yang berupa bahan makanan. Barang siapa yang mengkhususkan umumnya lafaz qiyas ini, bererti dia menggugurkan zakat selain bahan makanan pokok yang ada dalam hadis, dan barang siapa yang menetapkan keutamaan lafaz, bererti dia berwajibkan zakat selain itu kecuali yang telah disepakati ulama. Okey, dari sudut lain pula dia kata, saya cuba jelaskan, dari sudut qiyas pula dia nampak sebahagian ulama yang tengok ni bahawasanya tujuan zakat tu adalah untuk memenuhi keperluan makanan manusia, iaitu orang susah, kita nak tolong orang susah, itu dia punya tujuan dia, itu tujuan zakat. Maka kalau dia punya tujuan zakat tu nak bantu orang susah, mestilah zakat ni kena semua daripada buah, sebab tujuan kita nak basmi kemiskinan tu. Itu dia punya tu. Kalau kita kata tak guna kias ni, ambil lafaz yang 4 bahan tadi, yang tu kata wajib 4 tadi saja. Tapi orang yang tengok, yang ni perkataan kampungan sunnah baru ni, orang yang tengok pada maqasid syariah, faham tak? Maqasid syariah zakat tu apa? Nak membasmi kemiskinan. Maka kalau itulah tujuan nak basmi kemiskinan, kalau kita kata gandum hintah, gandum syair, kurma dengan anggur je kena zakat, tak tercapailah tujuan nak basmi kemiskinan tu. Itu maksud dia. Jadi sebab tu mereka memasukkan dalam bab ni, kita kata beras ada, dan kalau kita kat Perlis ni harum manis pun ada. Sebab apa? Dilihat benda tu mampu untuk membasmi kemiskinan, dan tu tujuan syariat diutuskan, nak membasmi kemiskinan. Nampak tak? Okey, itu alasan dia. Baik. Ada pun dia kata yang terakhir sini, orang-orang yang sepakat atas zakat bahan makanan pokok berselisih berkenaan penerapannya. Apakah hasil pertanian tertentu termasuk bahan makanan pokok ataupun tidak? Apakah dapat dikiaskan dengan hasil pertanian yang telah disepakati zakatnya dan tak dapat dikiaskan dengannya? Contohnya adalah perselisihan tentang antara Al-Imam Malik dan Syafi'i tentang buah zaitun. Imam Malik berpandangan buah zaitun wajib dizakatkan, sementara Syafi'i dalam qaulul jadidnya berpendapat bahawa buah zaitun tidak wajib dizakatkan. Akar perselisihan itu adalah apakah buah zaitun termasuk bahan makanan pokok ataupun tidak. Maknanya apa? Kita kata zaitun ni dia buah ke ataupun dia keluar daripada pokok dia. Khilaf dia tu. Kalau macam beras, dia keluar daripada pokok dia bukan buah. Okey? Jadi sekarang ni khilaf, kita kata Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawasanya dia kata kalau makanan pokok tu kena zakat. Masalahnya zaitun ni makanan pokok ataupun tidak, khilaf pula kat situ. Okey, Al-Imam Malik kata makanan pokok, Imam Syafi'i dalam qaulul jadid. Apa maksud qaulul jadid? Dalam mazhab Syafi'i ni dia ada sedikit perkara yang kita kena tahu. Dia ada qaulul qadim dengan qaulul jadid. Apa maksudnya? Qaulul qadim ni pandangan lama dah. Okey, pandangan lama dia semasa dia berada di Baghdad di Mesir. Baghdad di Iraq. Kemudian bila dia berhijrah di Mesir dan meninggal dunia di sana, dia banyak keluarkan pandangan baru yang memansuhkan pandangan lama dia. Itu dia panggil qaulul jadid. Jadi Imam Syafi'i waktu qaulul qadim, dia kata buah zaitun ni sama macam Tok Guru dia Imam Malik. Dia kata buah zaitun kena keluar dia punya zakat dia, sebab zaitun ni dikira tanaman makanan pokok. Tu pandangan lama dia. Kemudian dia dah pindah ke Mesir, tak tahulah pasal apa, kot dia tengok sendiri buah zaitun ke apa, wallahu alam. Dia pun kata buah zaitun ni tidak wajib keluar zakat disebabkan dia adalah buah, dia bukan tanaman makanan pokok. Wallahu alam. Okey. Jadi itu perselisihan pandangan dari segi
dari segi tanaman pokok ataupun tidak, itu pun dia masalah juga. Jadi di situ dia ada dia punya khilaf dia. Satu yang saya sebut tadi, CEO Maib kita, dia buat tesis berkenaan zakat tanaman tu. Nanti saya ingat dalam tu saya jangkakan dia akan cerita lah kenapa kat Perlis ni kena, ni tak kena, ni tak kena, ni kena. Nanti dia akan cerita dalam tu, wallahu alam. Sebab dia kata fatwa tu semua dah ada dah kat Maib, cuma dia kumpulkan dan letakkan dalam bentuk penulisan lah. Wallahu alam. Kita kena tunggu dia siap, nanti kita baca kan. Wallahu alam. Okey. Baik, jadi itulah khilaf dia. Kalau tuan-tuan dan puan tanya saya, mana dia pandangan yang tepat Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Saya memang selalu cenderung pada mazhab Maliki lah, tapi nampak gaya dalam ni, kita kata dalam negara kita banyak guna mazhab Syafi'i lah takat ni. Wallahu ta'ala alam. Tambahan pula, benda ni memang nak kena bincang lebih sebab kita banyak buah-buahan tropika kan. Waktu kena bincang lebih. Mereka buah-buahan tropika macam orang kata manggis, rambutan, laici, itu semua buah nak kena keluar zakat ke tak? Wallahu ta'ala alam. Tu nak kena bincang kau. Okey. Baik, ada soalan takat tu sebelum kita masuk? Ngantuk ah. Ada soalan takat tu? Ya. Maksud harum manis sahaja, buah lain tak kena? Tak tahu, saya pun tak faham. Saya fatwa ataupun saya baca, tapi saya tak faham. Di atas alasan dia dekat sini alasan dia saya faham, tapi kenapa yang lain tak kena tu, yang tu saya tak berapa clear. Sebab alasan dia guna ni lah, iaitu umumnya ayat dalam Quran bahawasanya Allah sebut segala buah yang Allah keluarkan, bila dah keluar dapat dia punya hasil dia, maka bayar dia punya zakat dia guna tu. Tapi dia tidak menjawab persoalan yang kita kata macam mana dengan buah lain, pelam sala, rambutan lagi lah pula betantan orang jual kan, durian dan sebagainya dekat situ tu. Saya ingat memang nak kena tunggu yang CEO kita habis tulis tu, kita nak tengok pasal apa harum manis. Betul. Tahun lepas 80 sekilo. Ya, betul. Itu memang satunya kita punya fatwa kita. Yelah, kita pun manusia. Dia tak terlepas daripada kritikan-kritikan. Ada beberapa fatwa Perlis yang memang ada kritikan terhadap fatwa tersebut lah. Di antaranya harum manis ni. Wallahu alam, saya pun tak tahu kenapa dia khususkan harum manis. Barangkali ada sebagian yang sebut sebab harum manis ni dekat Malaysia ni dekat Perlis ada, tempat lain tak ada. Tapi dia tak boleh kira macam tu sebab dia kira segala buah-buahan. Maksudnya kalau harum manis kena, semua pun kena jugalah. Wallahu alam. Bab tu memang sampai sekarang pun masih dalam perbincangan. Okey. Kena pula dari segi pelepasan cukai apa semua, Allah pening kepala tengok. Ya. Ya. Kalau kat Indonesia lagi lah pula. Kami pernah pergi kat Indonesia durian, 2 bah makan berapa semua? RM18. Memang gitu harga dia sana. Dan harum manis kami pergi Jakarta, harum manis sana murah lah, RM6, RM8 sekilo. Jual tepi jalan kan? Lagi sedap. Memang asal sana kan? Iya dah tu. Memang dia sebut macam tu. Kata harum manis sini, dia kata kami nak beli tanah harum manis sini jual kat Malaysia kata. Kaya kata. Ada buat untung ke dia. Sana sekejì RM6-8 je. Baik, jadi itulah khilaf dia, wallahu alam. Nampak gaya kita kat sini, kita tak guna satu pandangan. Kita ambil Syafi'i plus Abu Hanifah untuk bab harum manis tadi tu. Wallahu alam. Sama dengan zakat emas kita lah. Kita bincang zakat emas, itu pun jadi banyak juga ahli akademik yang kritik pada kita punya fatwa, disebabkan kita tidak membezakan di antara zakat emas simpanan dan juga emas pakai, emas perhiasan. Jadi kita kira emas tu emas. Adalah dalil-dalil betul lah, tetapi kadang-kadang fatwa ni macam saya cakap, dari segi dalil tu satu masalah, dari segi perlaksanaan tu satu cerita lagi. Okey, saya ingat ada seorang sahabat saya, dia sambung tengah buat dia PhD sama saya dekat UUM. Dia buat berkenaan fatwa Perlis yang boleh, ni keluar tajuk sikit lah, tak apalah kita bincang bab fatwa. Dia buat berkenaan dengan fatwa Perlis, boleh dibinkan kes anak tak sah taraf tu, hak yang bawah daripada, maksudnya kalau dia berkahwin, suami berkahwin dengan isteri dia, mak kahwin dengan ayah dia, mak kahwin dengan ayah, betul saya ingat mak kahwin ibu, sila sebut pening, mak kahwin dengan ayah dia, dan kandungan tu tak sampai umur 6 bulan. Tak sampai umur 6 bulan, kalau dilahirkan, boleh tak dibinkan kepada
dibinkan kepada ayah dia. Dekat Perlis kata boleh. Okey, itu secara ringkasan ni. Saya ingat bila dia punya tesis dia berkenaan dengan kita fatwa ni dekat Perlis, betul lah fatwa macam tu. Dia tengok ada tak keperluan kepada fatwa ni. Tesis dia pasal tu. Ada tak betul lah kita buat fatwa macam tu? Ada tak keperluan? Tu satu. Lepas tu fatwa tu dia nampak tidak menjawab masalah macam mana kalau bayi pramatang. Maknanya mak ayah dia kahwin macam biasa, tak ada masalah. Sekali bayi tu pramatang, lahir bawah 6 bulan tetapi dengan izin Allah hidup. Sebab memang ada kes macam tu. Lahir bawah 6 bulan, kecil lah. Saya ingat sesuatu kecil kan. Lahir bawah 6 bulan tapi hidup. Sekarang ni nak cakap macam mana? Sebab dalam mazhab Syafi'i, bawah 6 bulan tak boleh nasab pada pada mak ayah dia. Jadi dia nampak di situ ada keperluan lah. Saya ingat waktu dia bentangkan kertas dia tu, panel penilai tu tanya, panel penilai ni, itulah satunya saya tengok mereka ni, ialah golongan akademik, soalan dia tajam sungguh. Panel penilai tu tengok, dia kata, sekarang ni dia kata dekat Perlis ada tak kes yang anak tak sah taraf ni minta dekat JPM Perlis, lalu diluluhkan untuk dibinkan pada ayah dia. Jawab dia apa? Saya kata waktu saya boleh tolong jawab. Tak ada lah. Tak ada. Okey, sebab apa? Sebab JPN ikut undang-undang persekutuan, bukan undang-undang negeri. Okey, jadi soalan dia seterusnya, kalau kamu nak buat orang kata apa, tesis ni berkenaan dengan keperluan dibinkan kepada ayah dia walaupun tak cukup 6 bulan, masalahnya dekat Perlis pun tak jalan, macam mana kamu nak cadangkan negeri lain jalan? Faham soalan dia? Maknanya kalau kamu kata okey, kat Malaysia ni ada keperluan, kat Kelantan kena buat, kat Pahang kena buat, masalahnya kalau kat Perlis pun tak lulus, macam mana kat Kelantan dengan Pahang boleh lulus? Jadi ni benda-benda yang dari segi dalil betul, kita akui sangat-sangat dari segi dalil Quran, sunnah, hadis, pandangan ulama betul. Tapi akhirnya dia masalah pelaksanaan tu, pandangan saya lah, pada hemat saya jahil tak tahu sangat. Tetapi pada hemat saya dari segi pelaksanaan tu kena tengok juga macam mana nak buat. Kan? Jadi sama juga dalam kes zakat emas tadi, kalau emas pakai ni dia susut nilai setiap tahun. Jadi kalau orang yang pakai macam mana? Setiap tahun dia nak kena timbang emas dia tu. Tu satu hal. Al-Imam Abu Hanifah kata kalau zakat barang yang kita perniagakan, ingat kita belajar dalam bulan lepas kan, dia kata zakat perniagaan, pandangan jumhurul ulama, dia kata kalau terputus nisab dia tu dalam tempoh 1 tahun, maka kira semula tahun balik depan. Kata Abu Hanifah, dia kata memang bunyi senang, tapi sebenarnya susah. Sebab kalau nak kira ada 1 bulan terputus dia punya nisab tu tak capai nisab, kata Abu Hanifah, maknanya setiap orang berniaga ni setiap bulan dia kena kira balik barang dia, kena timbang balik barang dia. Payah, susah. Sama juga dah kalau orang yang timbang tu, orang kata susah nak kira setiap bulan. Ni pula zakat kalau emas, orang perempuan pakai rantai ke, pakai ni ke, setiap tahun nak kena timbang balik nilai dia tu berapa. Sebab dia susut nilai emas ni kan, kita kata dia ada hilang dan sebagainya, berat dia hilang. Hak ni muskilah masalah, wallahu alam. Tapi ialah manusia, benar dan salah, ada benda betul, ada benda salah, biasalah tu kita kata kan. Wallahu alam. Ya, nisab, nasab, okey, ya. Nasab, nisab lebih kurang. Nasib lebih kurang. Macam mana? Macam mana? Sangat tu okey? Okey. 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 Dia sebenarnya soalan kedua tu soalan satu. Yang soalan satu tu soalan kedua. Okey. Memang ada khilaf pandangan. Memang ada khilaf pandangan berkenaan ayat wazaniyatu la yankihuha illa zani. Dan penzina perempuan tidak dikahwini melainkan seorang penzina juga. Jadi khilaf kat situ. Yang dinikahi tu, perkataan nikah tu, adakah maksud dia nikah? Nikah tu dia ada 3 pandangan berbeza. Ada yang kata nikah, ada yang kata jima', satu lagi saya tak ingat dia punya perkataan dia waktu tafsir ayat hakam dulu kami belajar tu. Jadi kata yang jima' katakan orang yang duk jima' ni orang yang tanpa di luar ikatan pernikahan, dia penzina lah. Kalau yang kata nikah tu memang maksud nikah, maksudnya seseorang penzina itu tidak sah dinikahi melainkan dia telah bertaubat. Syaratnya taubat. Kalau dia bertaubat, dia menikah, bila dia bertaubat tu status penzina dia diangkat. Dia bukan penzina lagi dah. Dia dah bertaubat, maka waktu tu dia nikah tidak ada masalah. Ada juga yang kata pandangan ni kalau seorang penzina kahwin dengan seorang lelaki yang baik, ada hadis melarang, pernikahan tu tak sah. Tu baru mari pernikahan tak sah tu.
Okey? Jadi kita kata dalam konteks ni, kita kata kalau mak ayah dia tu berzina, kita kata kan, dah mengandung 8 bulan. Kemudian kita kata bertaubat, duduk bertaubat. Duduk bertaubat, tak usah buat lah kerja macam ni, minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, tak usah buat lagi dah. Kemudian bernikah. Sah tak? Yang pandangan yang kuatnya wallahu alam sah. Sebab status penzina dia tu dah diangkat. Okey? Ada juga yang kata ayat tadi tu, kita kata kalau orang yang, sebab ada kes zaman sahabat lu, sahabat minta izin dia Nabi, dia nak kahwin dengan pelacur. Tu turun ayat tu. Pelacur ni dia penzina. Jadi orang yang baik tak boleh kahwin dengan penzina. Yang penzina ni layak bagi dia, Allah kata penzina saja. Itu cerita dia. Okey, tapi dia punya pandangan tadi wallahu alam, saya pegang pandangan kalau dia dah bertaubat, dah diangkat status penzina dia, masa tu dia berkahwin tak ada masalah lah, sah lah. Wallahu alam. Okey. Berkenaan soalan pertama, sepatutnya kedua tadi tu. Adakah afdal dia kahwin dulu ataupun bagi beranak dulu? Afdal kalau ikut fatwa akad perlih, berkahwin dulu. Sebab syarat dia untuk dinasabkan anak tu kepada ayahnya adalah wanita tersebut telah berkahwin semasa dia melahirkan anak dia. Wanita tersebut dimiliki. Maksudnya dia dah berkahwin, dia dah ada suami sewaktu dilahirkan anak dia. Maka tu saya ingat kami bincang baru ni, Ustaz Syarif kita tanya, habis tu kalau dia lahir sehari, maknanya kahwin ini esok beranak, boleh nasab tak? Boleh nasab tak? Sebab apa? Sebab dia ketika dia bersalin tu, dia telah dimiliki. Okey? Wallahu ta'ala alam. Jadi, tapi ni saya sebut secara fatwa umum lah. Dari segi practicality, masalah lah. Sebab JPN memang tak terima. JPN memang tak terima untuk kes-kes macam ni, buat masa ni. Yang setakat ni ada lulus, wallahu alam, saya tak tahu, kami pun tak tahu macam mana boleh lulus. Tapi setakat ni banyak kes lulus dekat Terengganu. Banyak pun tak ada lah semua kes, tapi nak kata berbanding negeri lain, hak banyak diterima kat Terengganu. Wallahu ta'ala alam. Itulah dia punya cerita dia. Tapi masalah zina di kalangan pelajar sekolah, baru ni saya jumpa dengan pengarah JPN gitu. Dia kata Allahu Akbar Ustaz. Dia kata sekarang ni bab zina dah jadi perkara biasa. Dia kata yang kami lagi geramnya, banyak kes mak ayah pun tak kisah kata. Dia bila mak ayah tak kisah, habis lah dia kata. Game over kata tu kan. Ada hak kes yang umur 15 tahun. Dia kata pergi kat mak, kata mak mengandung, kata pasal apa mengandung? Boyfriend form 4. Umur 16 tahun. Tak apa, dah mengandung tu berhenti sekolah, beranak rumah jaga anak, habis kita. Dia tak ada dia tak ada apa? Dia tak ada rasa yalah, rasa bimbang ke apa, tak ada kita tu. Ni masalah sekarang. Kata itu satu perkara yang biasa. Dia dua kes. Dia kata kat perlis kita ni dua kes. Tu saya minta tuan-tuan dan puan kita tengok anak kita. Yang pertama kes zina. Orang kata cokorai, tak habis-habis lagi dia kata. Dia kata boleh kata semua, dia kata macam ni, dia sebut kat saya macam ni. Dia kata semua sekolah ada kes zina, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, semua ada. Dia kata semua sekolah kat Perlis ni ada kes zina, semua sekolah kat Perlis ni ada kes cokorai. Bezanya ditangkap ataupun tidak, tu je beza. Ada, semua ada, dia kata. Bezanya kantoi ataupun tidak, tu je beza Ustaz. Dia kata Allahu Akbar, kita dengar apa sudah kerja anak aku nak hantar mana kan. Ini keadaan sekarang, wallahu alam. Baik, kita sambung sikit nisab zakat pertanian ni. Berapa nisab dia? Panjang tengok dan kedap. Baik. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya tanaman dan tumbuhan yang tidak wajib dizakatkan kecuali telah mencapai tanaman dan tumbuhan tidak wajib dizakatkan kecuali telah mencapai 5 wasak setelah dibersihkan daripada jerami dan kulitnya. Jikalau tidak dibersihkan dari jerami dan kulitnya, nisabnya adalah 10 wasak. Boleh tak? Maknanya kalau beras tu kita dah ketuk, dah bawa keluar dia punya beras apa semua, yang tu kadar dia sampai 5 sak, maka wajib dikeluarkan zakat dia. Kalau tak sampai tak payah. Kalau sekali dengan batang-batang dia tu, kalau sekali tu kira dia punya nisab dia kena mencapai 10 sak. Wallahu alam. Ini ijma' ulama lah setakat ni. Berkaitan dengan nisab zakat pertanian, ada dua hadis berikut. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, laisa fi maduna khamsati awsuqi sadaqah, yang bermaksud hasil pertanian yang tak sampai 5 wasak tidak wajib dizakatkan. Maknanya dia tanam tu kot untuk, kita kata memanglah makanan ruji, tapi dia tanam untuk keluarga dia je makan, waktu tak payah zakat lah, sebab tak sampai dia punya 5 wasak dia. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, laisa fi maduna khamsati awsuqim min tamrin wala habbin sadaqah, yang bermaksud kurma dan biji-bijian yang kurang daripada 5 wasak tidak wajib dizakatkan. 1 wasak adalah 60 sak sesuai dengan ijma' ulama.
hal ini juga berada dalam hadis riwayat Abu Sa'id, namun hadis ini dhaif. Sementara itu Abu Hanifah dan Mujahid berpandangan bahawa tidak ada nisab zakat pertanian, sedikit ataupun banyak wajib dikeluar zakatnya, sebagaimana umumnya hadis apa-apa tanaman yang mendapat siraman dari air hujan wajib dizakatkan sebesar 10%. Abu Hanifah pandangan dia tak ada nisab. Okey, 5 wasak ke 10 wasak ke tak kira, asalkan keluar zakat. Berapa banyak? 10%. Kalau yang kita airi dan sebagainya, yang tu 5%. Itu pandangan Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wallahu alam. Okey. Di samping itu, zakat pertanian juga tidak disyaratkan haulnya, sehingga dia tidak perlu disyaratkan nisab dia. Okey, jadi kat sini dia kata zakat pertanian ni, sebab tu itu pun satu perkara juga yang saya cakap, saya berjumpa dengan Ustaz Azim, dan nanti saya nak tengok dalam tulisan dia jawab macam mana, iaitu zakat pertanian tidak disyaratkan haul. Apa implikasinya bila kita kata tidak disyaratkan haul? Apa kesan dia? Maknanya bila zakat pertanian, bila kita dapat hasil tu, tak ada lah tolak tanggungan isteri berapa, tanggungan anak berapa, tanggungan bil elektrik rumah berapa, tak ada lah. Sebab dia tak ada haul. Tak ada haul ni maknanya tak cukup setahun. Dia dikeluarkan atas buah tu, bukan dikeluarkan atas perbelanjaan. Kalau zakat pendapatan, zakat simpanan harta, yang tu dikeluarkan atas perbelanjaan, bukan atas buah. Mana ada buah pendapatan? Betul tak? Jadi dekat situ, bila dikata zakat pertanian tidak ada haul, maksudnya sepatutnya tak tolak lah tanggungan-tanggungan tu. Okey, ini benda yang kita berbeza dengan Kedah sikit. Ada 3 perkara dalam tu, saya pernah sebut sebelum ni. Kalau dekat Kedah, dapat hasil pertanian, dia tak ada kira kos pengeluaran, dia tak ada kira kos tanggungan keluarga, tolak terus 5%. Kedah buat macam tu. Okey. Kemudian dicadangkan, pensyarah saya Dr. Alias dalam ketah dia cadangkan bahawasanya untuk nak ringankan beban ni, dia kata tolaklah kos pengeluaran. Dia kata nak bagi ringan sikit. Jadi kos pengeluaran ni tak banyak sangat. Dalam satu gelung, kos pengeluaran lebih kurang 300 lebih. Macam tu lah, termasuk sewa apa segala benda tu. Jadi keuntungan daripada satu gelung lebih kurang 1100 lebih kurang. Dia sebut macam tu kan. Kalau ikut pandangan sekarang, tak tolak kos pengeluaran. Maknanya zakat diambil daripada 1,400 ke 1,500 tu. Diambil dari situ. Kat Kedah. Okey. Dekat Perlis, yang dicadangkan iaitu bila dapat zakat tu, tolakkan dia punya kos pengeluaran dia, lepas tu baru keluar zakat. Kalau kita dekat sini, kita ambil bahawasanya zakat tu dapat hasil tu, tolak kos pengeluaran dan tolak dulu kos perbelanjaan keluarga. Yang saya cakap saya nak tanya tu berkenaan kos pengeluaran, kos tanggungan keluarga tu, mana main benda kat situ. Sebab apa? Sebab kat sini dia kata zakat pertanian tidak disyaratkan haul dia. Mereka bila tidak disyaratkan haul, tak boleh lah nak kira tanggungan keluarga setahun ke depan. Tak boleh sebab dia haul. Itu haul. Okey? Wallahu ta'ala alam. Yang tu pun nanti nak kena tengok balik lah. Jadi setakat ni zakat kita kat sini dia tak jadi 5%, dia jadi 0.7%. Sikit sangat. Saya ingat daripada satu gelung dia 0.7%, daripada 10 gelung, perkiraan Maik 10 gelung zakatnya RM70 saja. Itu pun ramai tak bayar. 10 gelung RM70. Allahu Akbar. Kalau tanya saya RM70 ni macam rasa kena nilai semula kot, rasa kan. Sebab macam tadi kita sebut, tujuan zakat ni nak membasmi kemiskinan. Kalau 10 gelung zakatnya RM70, itu pun 90% tak bayar, tak ada lah terbasmi kemiskinan tu. Okey? Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Kalau dalam kita situasi sekarang ni, mufti dan AJK fatwa, saya tak kata mereka bersalah tapi nak kata dari segi tanggungjawab siapa, tu tanggungjawab mereka. Sebab tu fatwa ni, saya ingat masa saya jadi moderator untuk forum fatwa antara Dr. Zahruddin dengan Dr. Basri, Dr. Basri bawa satu ayat. Dia kata bahawasanya bila orang mengeluarkan fatwa ni, dia mengambil alih kerusi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar tu kata, aku sampai bila tak mau jadi AJK fatwa, kata. Sebab apa? Sebab dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa yas'alunaka 'anin nisa qulillahu yuftikum fih. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan mereka bertanyakan kamu ya Muhammad berkenaan wanita, katakanlah kepada mereka Allah akan memfatwakan kepada kamu. Maka bila kita ni jadi AJK fatwa, kita mengambil alih tugas Allah tu. Kita wakil Allah. Oi, berat sungguh.
dengar, tak boleh pada pandangan saya, minta maaf lah kalau siapa tak setuju, tak boleh AJK fatwa sampai dekat meja fatwa tu pun tak baca lagi, tak boleh. Maksudnya bila sampai kat meja fatwa tu baru nak buka baca, Allah tak usah jadi ahli fatwa AJK fatwa lah kalau macam tu. AJK fatwa ni pada saya, wallahualam hemat saya, dia datang nak berbincang tu, dia dah study dah kes tu paling kurang 3-4 hari dah pun, dia dah baca, dia dah cari ni apa semua, datang perbincangan yang tu baru sahih. Tapi kalau datang baru buka, tak sempat nak tengok file, baru tengok, tak boleh lah macam tu. Okey, sebab apa? Sebab dia mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Sebab tu saya ingat ramai juga yang ditawarkan dekat sekitar sini pun, banyak ramai ditawarkan jadi mufti, ramai menolak sebab dia faham berat ni. Dr. Mazli kita tu, dia lebih rela jadi menteri daripada jadi mufti, dia kata. Sebab menteri ni bab sekolah hatak tercabut, repair benda tu lah, dia kata. Tapi bab fatwa ni, dia kata jadi mufti, Allahu Akbar, silap bagi fatwa, besar masalah kita kemudian. Jadi macam soalan Pak Ki tu, siapa patut jawab? Kita kata memang orang yang pegang kedudukan agama paling tinggi dalam negeri tu, sebab tu berat. Dia satu tugas yang berat. Al-Imam Malik disuruh gunakan muwatta' tu jadi bahan fatwa, dia tak mau. Abu Hanifah disuruh jadi mufti, dia tak mau. Ramai ulama' menolak jawatan mufti ni. Ya. 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 Okey, dia macam ni. Fatwa ni, satu, kalau benda tu tak jelas, betul. Satu lagi, kalau benda tu ada dalam teks dan nak dimasukkan dalam undang-undang negeri, dia kena fatwa. Okey, jadi kita kata bila dimasukkan dalam undang-undang baru boleh diambil tindakan. Macam kes kita kata ada separuh kedai guna gambar Sultan Kedah pertama tu, sampai sekarang ada lagi, kan? Guna gambar Sultan Kedah pertama tu, kan? Siapa nama yang mereka kata kalau guna tu laris lah apa. Ada kedai jual burger, saya duduk beli burger, dia kata ada gambar, dia kata nama gambar ni gambar Raja Boleh, bukan, ni Sultan Kedah pertama. Pasal apa kata? Depa kata tahu saya gantung, depa kata kalau letak ni burger banyak orang beli. Macam tu, kan? Jadi kes tangkal azimat, yang tu kes tangkal azimat lah tu, kan? Kes tangkal azimat ni jelas tak dalam Quran hadis? Jelas dah. Kata kenapa perlu fatwa? Ada fatwa pasal tu. Sebab bila fatwa dimasukkan dalam undang-undang, unit penguasaan jaib boleh bertugas, kamu ni langgar undang-undang, maka kamu ni boleh dirampas ke gambar ke apa benda. Itu tujuan fatwa. Benda tu memang dah ada, tapi untuk dimasukkan dalam hitam putih undang-undang. Masuk enakmen negeri. Ya. Ya. Yang tu dia bergantung pada lakuna lah pula. Lakuna dalam undang-undang maksudnya pentakrifan hakim berkenaan perkara tu. Kod dalam enakmen negeri dah kata zakat padi, kan? Dia kata zakat padi diwajibkan. Saya tak pernah semak lah enakmen, tapi lebih kurang. Kalau dia kata zakat padi diwajibkan, pentakrifan diwajibkan tu bayar mana-mana. Hak tu bergantung pada yang kutip lah, kan? Maksudnya kalau yang kutip tu kata yang ni lepas tolak ni, lepas tolak ni, yang tu pentafsiran dia berdasarkan undang-undang yang dah ada. Sebab undang-undang ni dia banyak ruang penafsiran. Sebab tu kita ada lawyer. Lawyer yang tukang pusing-pusing bab penafsiran ni, kan? Ya. 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 Tak menepati, tidak menepati. Ya. Dia yang tu mudah-mudahan. Kalau kita kata orang yang mengeluarkan fatwa tu di atas dasar dia memang dah cari, dia memang dah baca, dah bincang-bincang, dia persetujui macam tu. Kalau betul fatwa dia dapat 2 pahala. Kalau tersilap dia masih dapat 1 pahala sebab usaha dia tu. Masuk ke situ lah. Cuma saja kesan sampingan dia tak syok lah, sebab maqasid syariah nak basmi kemiskinan tu tak tercapai lah, tak seronok kat situ lah. Tapi jadi di atas dasar tu barangkali kita kata boleh dibuat kajian semula. Kita tengok kod kebelakangan 10 tahun ni nilai zakat, pada saya macam ni, saya duk fikir kat pasal ni. Pada saya kita kena dapatkan nombor macam ni. Untuk setiap RM100 yang masuk, berapa yang keluar zakat? Dia kena macam tu.
Untuk siap 100, kalau contohnya siap 100 masuk, keluar zakat RM1. Maksudnya kutipan zakat gitu tu. Masuk 100, keluar balik edaran RM1. Tak tercapai lah maqasid syariah tu. Begitu juga dengan berapa tanaman padi ada kat Perlis, dengan turn out zakat tu. Kena kira lah dia punya skala tu. Kalau skala dia 90%, 95%, cantik lah. Dia kalau Jabatan Bekalan Air tu kan dia ada perkiraan kadar efisiensi air kan. Maknanya air daripada empangan sampai ke rumah berapa. Setakat ni yang paling efisien, yang saya tahu Singapura daripada tempat takungan dia sampai ke rumah, dia punya efisiensi dia lebih kurang 90%. Maknanya yang bocor-bocor tu 10% saja. Masa saya duduk kat Kajang dulu, Jabatan Bekalan Air sebut efisiensi air kita lebih kurang 60%. Maknanya untuk 100 gallon air yang keluar, yang sampai kat rumah 60 gallon je, 40 gallon bocor tengah jalan. Sama juga dengan turn out zakat tu, kita tengok berapa relung ada kat Perlis, berapa peratus yang keluarkan zakat dia. Saya ingat kajian tu kena buat lah, kuantitatif punya study kita kan. Kena buat, kita tengok, kalau tengok turn out dia rendah sangat-sangat, kita kata ni dah tak menepati maqasid syariah lah, kita kena ejah lah, kita kata. Wallahu ta'ala alam. Yang ni memang kalau orang nak buat peringkat master ni boleh, saya boleh buat kajian situ. Wallahu alam. Fatwa urusan dunia, contoh macam mana? Oh, petua. Agaknya petua perkataan asal daripada fatwa kan. Bukan dia bahasa Jawi dia pa, betul ya? Petua, fatwa, betul ya? Ya. Tak ada masalah. Yang tu di atas dasar tabi'i, maksudnya orang sebelum ni cuba jadi, tak ada masalah. Kalau dia berkaitan tabi'i tak ada masalah. Tapi kalau dia berkaitan bab ghaib, maknanya hampir kat pokok tu hang baca qul huwallahu ahad 3 kali, waktu mengarut yang tu dia dah masuk bab ghaib, kena ada dalil lah. Wallahu alam. Okey. Boleh. Petua tabi'i tak ada masalah. Ya. Baik, ada soalan lagi? InsyaAllah Ramadan ni kita jalan kelas kita ke? Sebab tak ada orang makan time ni. Saya pun kat Sepering jalan ni lepas sebut. Okey. Baik, kita akhiri tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.